Google Meet ni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Pertama-tamanya saya nak beri sedikit orang kata mukadimah sebelum saya serahkan sesi kita kepada pembaca buku kita pada minggu ke-15 ni, Ustazah Azizah Makassar. Okay, so program Read the Book Start the Talk bermula pada 11 Mac yang lalu. So minggu ni adalah minggu ke-15. Saya dengan sukacita akan nyatakan bahawa minggu ni merupakan minggu terakhir kita berkolaborasi dengan Pewani. InsyaAllah kami akan berkolaborasi dengan PTDI Kampus Pasir Gudang pula. Okay, so bicara orang kata resensi buku ni bermula 11 Mac dengan lebih 400 orang yang mendengar. Okay, total lah secara keseluruhan dan 718 view di YouTube Pewani UiTM Johor. Okay, bermulanya dengan buku How to Save Your Own Life yang saya sendiri bacakan. Okay, yang membawa intipati hargailah setiap saat yang ada depan mata dan tak terlewat untuk kita semua bermula dengan buku baru. Kemudian buku Asuhan Budi yang dibawakan oleh Dr. Mahfuzah membawa kita kepada penekanan adab dalam mendidik berdasarkan jalan agama dan akal kita sendiri. Okay, Masya Allah, seterusnya buku yang bertajuk Dulu Bangsa Israel, Kini Bangsa Zionis, Selamanya Bangsa Sukar, Allahu Rabbi. Buku ini membawa kepada kepentingan pada kita semua bagaimana menangani individu sukar berdasarkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Kriteria individu sukar telah pun disenaraikan dalam buku ni, menyebabkan kita sendiri kena muhasabah semula. Buku keempat, The Last Lecture daripada Puan Razmin Linda, menekankan manusia lebih penting daripada aspek kebedaan. Okay? Pesanan-pesanan dalam buku ini yang menarik kita untuk pastikan semangat kita tidak luntur untuk terus berusaha dan menggunakan masa sebaiknya lah. Okay? Dan bawa kepada buku yang seterusnya iaitu masa juga, buku kelima yang bertajuk Demi Masa oleh Dr. Shukri. Huraian yang lebih kompleks lah bagi saya bila saya dengar balik yang membawa kepada surah Al-As sendiri. Okay? Kepuasan buku ni betul-betul membawa kita memahami lebih pentingnya manfaat masa dan kita sendiri patut rasa malulah sebab kita tak menggunakan masa sebaiknya. Buku ke-6 dibawakan oleh Dr. Aminah Bibi, The Quranic Law of Attraction, membawa konsep mendekati Al-Quran dengan pemahaman yang amat mudah. Okay? Apa yang kita fikir itu doa, apa yang kita rasa itu doa, apa yang kita cakap tu pun doa. Betul kan Ustazah kan? Okay? Inilah hukum tarikan, Law of Attraction yang dikupas dalam buku ni. Buku ketujuh, The Diary of Young Girl, A Young Girl yang dibawakan oleh Cik Haikal. Penulisan seorang budak perempuan yang berada dalam persembunyian selama 2 tahun. Kesedihan atas diskriminasi dan penganiayaan yang membawakan kita konsep keketalan untuk kata nak survive dalam dunia. Okay. Buku ke-8, Siang dan Malam Antara Suruhan Ilahi dan Realiti, pun lebih kurang kepada bagaimana kita manfaatkan masa waktu siang dan lebih bijak, maknanya manfaatkan masa waktu siang dan lebih bijak membawa kita kepada bagaimana nak gunakan masa waktu malam ni antara keperluan dunia dan akhirat. Okay, buku ke-9, Sejarah dan Keutamaan 3 Tanah Suci. Cantik susunan buku-buku kita ni sebenarnya kalau Ustazah dan yang lain yang pernah mengikuti. Daripada bagaimana nak mulakan hidup baru, kan? Sampailah buku yang ke-9 ni, Sejarah dan Keutamaan 3 Tanah Suci, sebab di kala kita tengah kritikal, ada yang dah pernah pergi Tanah Suci nak pergi lagi. Kan? Ada yang belum pernah lagi rasa nak pergi aja sebab sedih sangat. Okay? So buku ini membawa kita pada perasaan makin membuat untuk sampai ke Tanah Suci ni. InsyaAllah. Okay? Buku yang ke-10, Screening Free Parenting, adalah buku yang memberikan tips kepada ibu bapa hari ini untuk menimbul ilmu berurusan dengan pembentukan akhlak dan pengurusan emosi yang mengendalikan keluarga. Okay? Buku ke-11, ni menarik juga ni. Dah kita bermain diri, menguruskan masa. Apa sebenarnya yang melibatkan aktiviti meningkatkan prestasi otak kita sendiri. Tidur, makanan kita, aktiviti kita. Lagi-lagi musim yang kritikal seperti ni kan. Banyak orang kata sebelum pandemik pun memang macam ni.
pandemik pun macam ni. So banyak benda lah kita kena ambil orang kata iktibar kan. So seterusnya buku ke-12, kompilasi pengalaman dan cerita pendek pengalaman penulis melalui buku yang bertajuk Bekerja Sambil Belajar. Okey. Membawa kepada buku yang ke-13, memberikan momentum kepada diri kita sendiri dalam kupasan buku yang bertajuk Berteduh untuk Ketenangan Hati. Ini kita ni mengharapkan kata berharap sehingga melukakan, kita berharap sangat sampai melukakan hati tanpa menyerahkan secara total kepada pencipta kita. Buku ke-14, ni baru minggu lepas ni, hangat lagi. Elok je orang kata Dr. Rilizam bawa, sampai saya pun terngiang juga. Antara ayat dia, mukadimah dia bila saya dengar balik, sebab minggu lepas saya tak ada. Ni pun sebab Dr. Tahira suruh. Sama lah kes Ustazah kan. Okay. So kupasan yang menarik, kupasan melalui buku biografi Agung Rasulullah SAW membawa kita sebenarnya pentingnya kita dengar orang kata, dan kalau boleh dapat baca, sebab kita semua nak dapat syafaat Rasulullah Nabi Muhammad kan. Okay. So bila Ustaz bawa orang kata cara dia garap tu supaya kita dapat mencintai, dan kata Ustaz yang saya ingat tu hari-hari kita maulid. Hari-hari kita maulid. Itu yang saya ingat. Dan hari ini merupakan penutup Read the Book Start.talk. Okay. Bekerjasama dengan Perwani sebelum pasukan kami berkolaborasi dengan PTDI. Dan buku terakhir ni saya tak nak bagi garapan apa-apa, biar penutup nanti. Buku terakhir ni kupasan daripada Adinda Ustazah Azizah Makassar yang bertajuk Cinta Sentiasa Menang. Dengan segala hormatnya saya persilakan Ustazah untuk berkongsi resensi buku. Persilakan Ustazah. Okey, terima kasih kepada Dr. Tahira selaku moderator. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah pada petang Khamis 24 Jun 2021 bersamaan dengan 13 Zulkaidah 1442 Hijrah merupakan siri terakhirlah penutup bagi program Read the Book Start the Talk anjuran Perwani dan Mitasa UiTM Cawangan Johor. Okey, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi kita ruang dan peluang nikmat masa untuk kita bersama-sama pada petang ini. Jangan lupa ucapkan dengan lafaz Alhamdulillah. InsyaAllah pada petang ini saya nak kongsikanlah buku yang saya baca, iaitu buku Cinta Sentiasa Menang, yang mana dia ditulis oleh Bonda Nur sendiri dan dia merupakan bestseller lah. Banyak dah dia menulis buku serta melatih penulis-penulis. Buku ni mempunyai 182 muka surat yang harga dia RM20 sahajalah. InsyaAllah kalau kita beli buku ni, ilmu dia mungkin kita tak nampak dia punya manfaat dia pada sekarang, mungkin masa akan datang. Okey, apa yang istimewanya buku Cinta Sentiasa Menang ni? Buku ni dia cuba membawakan kepada pembaca berkenaan dengan prinsip keutamaan ataupun fiqh al-awliyat, iaitu diajar untuk kita menyusun setiap urusan kehidupan kita mengikut kepada keutamaan. Ramai yang antara kita, maksudnya saya sendiri, kita rasa seni menyusun kehidupan tu tidak perlu. Tetapi apa yang dibawakan daripada buku Cinta Menang ini, seni menyusun untuk kehidupan kita itu adalah ianya satu lorongan ataupun jalan yang membawa kita kepada satu kejayaan ataupun kebahagiaan. Tak kiralah bahagia dalam apa jua keadaan. Jadi apa yang perlu kita utamakan dalam buku ini, kita meletakkan Allah dekat atas. Kemudian kita letakkan Rasulullah. Kemudian barulah mengikut kepada dimensi. Kepada suami, kepada guru, kepada anak, orang tua dan mengikut kepada keutamaan. Kalau kita ingat balik dalam kisah Sumayyah ataupun Bilal bin Rabah yang mana dia sanggup diseksa kerana mahu mempertahankan akidah.
kita lihat dia orang ni tak ada apa-apa. Muka bukannya handsome mana, gelap, tetapi Bilal akhirnya bebas dan menjadi kesayangan Rasulullah. Kerana apa? Akidah dia. Kita, ya Allah, kadang-kadang kita lebihkan benda yang zahir, tetapi dalaman kita, nauzubillah lah, sama-sama kita muhasabah diri kita balik. Kemudian manakala Sumayyah pula syahid dan namanya tercatat indah menerusi sirah, disebut-sebut mengikut peredaran zaman walaupun dia dah mati, nama dia disebut supaya agar diketahui oleh anak-anak generasi untuk akan datang. Jadi apa yang ada dalam buku ini dia kongsikanlah, ketengahkan berkenaan dengan pelbagai kisah-kisah cinta yang boleh kita ambil iktibar dan pengajaran. Okey, saya suka dengan kata-kata yang dikongsikan oleh penulis. Dia kata ujian kadang melemahkan, tapi ujian jugalah yang membentuk kekuatan. Percaya apa yang menyakiti kita hari ini itulah yang akan menjadikan kekuatan kita suatu hari nanti. Saya setuju dengan apa yang dikatakannya. Okey. Seterusnya, apa yang ada dalam buku ini? Saya cuma akan kupaslah beberapa cerita yang ada dalam buku ini. Kalau saya nak kupas semua, takut masa yang diberikan tak cukup. Jadi kita ambil yang penting sajalah untuk kita muhasabah diri balik. Kita kena cucilah hati kita, kena sentiasa gilapkan balik. Kadang-kadang kita tak sedar kan, asyik luaran je kita cuci, dalaman kita tak cuci. Okey, saya nak bawa rakan-rakan, sahabat, staf, pensyarah untuk lihat apa yang ditulis daripada penulis ini. Dia kata hidup ini bukan macam main rebut kerusi yang hanya seorang saja boleh duduk, yang lain ke tepi. Hidup ini satu perjalanan. Kau ada laluan kau sendiri, kau tak perlu risau tentang persaingan. Kau tak perlu cemas merebut kemenangan, kau cuma perlu fokus pada perjuangan. Itu yang dipandang Tuhan. Hati kau, kesungguhan kau, biar tulus kerana dia, bukan manusia, dan kau akan tiba ke syurga. Kita tak tahu kan, kita hayati, kita muhasabah diri balik, mudah-mudahan memberi manfaat buat saya dan sahabat-sahabat semua. Okey, kita terus kepada topik, kepada turning point. Apa yang dibawakan daripada penulis sendiri? Turning point ni, penulis berkongsi bagaimana tahap yang dia boleh berjaya daripada seorang yang biasa sehingga sekarang ini telah menjadi seorang penulis dan melatih beratus-ratus orang yang menulis. Salah seorangnya Dr. Mahfuzah. Yang lain yang mana rajin mengikuti daripada Akademi Bonda Nur. Okey. Apa yang dibawakan daripada Bonda Nur, dia kata setiap urusan dia akan minta petunjuk dengan Allah dan mengharap banyak kali kepada dia. Dia kata, ya Allah, kalau apa yang aku buat ini tidak baik untuk dunia dan akhirat aku, engkau ambillah semula segala bakat dan kecenderungan ini. Aku tak mahu buat engkau marah. Aku takut suami aku tidak redha. Jadi dia meletakkan doa dan pengharapan dan seterusnya dengan istikharah. Jadi apa yang dia kongsikan setiap kali dia nak bermusafir ke mana-mana, dia akan dahulukan dengan istikharah. Dia kata, bolehkah aku pergi ya Allah? Kalau tidak baik untuk dunia dan akhirat aku, engkau tahanlah. Jadi kat sinilah apa-apa perbuatan dia meletakkan doa dan istikharah. Macam saya muhasabah baliklah. Saya istikharah ketika nak cari jodoh je. Bila dah buat perkara lain, saya dah dapat dah, saya tinggalkan. Jadi kadang-kadang kita muhasabah baliklah di mana kekurangan saya. Dan sama-sama saya ajak kawan-kawan jugalah untuk muhasabah balik. Kemudian, inspirasi cinta. Apa yang menyebabkan beliau boleh berjaya sehingga tahap ini? Yang pertama, dia kata keyakinan terhadap apa yang sedang diusahakan. Dia percaya nak buat sesuatu keputusan adalah dengan kuasa istikharah. Istikharah ni dia minta banyak kali, ya Allah, betul tak apa yang aku buat? Jadi apabila Allah dah bagi petunjuk, jadi dia nekat dan jalan terus. Sebab kuasa istikharah kan yang menjadikannya ada petunjuk. Kemudian seterusnya, yang kedua, semangat yang kuat. Semangat yang kuat adalah daripada mana? Daripada niat. Kadang-kadang kita ni niat lain,
jalannya ke lain. Jadi bila dah ada petunjuk, niat dah ada, dah jalan terus, jangan nak pandang-pandang belakang. Seterusnya strategi melembutkan hati. Dia dalam masa sama cuba sedaya upaya melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang isteri, seorang ibu dengan amanah apabila hendak meninggalkan rumah ataupun mengikuti kursus ataupun mengajukan program. Jadi kat situlah dia cuba mengikat hati-hati yang ada di rumah tu supaya perjuangan dia, urusan dia akan dipermudahkan. Seterusnya yang keempat, sentiasa memberikan maklumat yang jelas. Maklumat yang jelas macam mana? Kalau dia nak pergi mana-mana, penulis akan memberikan maklumat kepada suami dia di mana, pada bila, apa tujuan. Kadang-kadang kita ni lebih suka cakap, abang, saya kadang cakap diri saya lah, kita kursus cuma berapa hari tapi sepatutnya kita boleh balik dalam masa siang-siang, kita lambat semata-mata kita lebihkan me time bersama kawan-kawan. Tetapi me time tu dengan kawan-kawan kita tak sebut. Kadang-kadang itu yang kadang-kadang ada ujian, ada cabaran dalam apa juga yang kita lakukan. Okey, seterusnya berkenaan dengan bercakap dengan cermin. Apa yang hendak dibawakan oleh penulis, dia kata setiap orang mempunyai potensi diri yang boleh diasah untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Mereka hanya perlu sentuhan yang betul dan kasih sayang yang tulus. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita sendiri, saya lah, kadang-kadang kita cepat nak menjatuhkan hukuman dan mematikan harapan. Sebab apa? Ini yang kita kena perbetulkan. Kita dah cepat nak putuskan keputusan dan harapan, and then kita lihat balik cermin. Apa yang kita nampak? Kemudian kita pandang pula orang lain. Apa yang kita nampak? Kita lihat sekarang ni ketika PKP kan, anak-anak kita cepat marah seperti mana Dr. Rizal bagi tahu pada minggu lepas berkenaan dengan pendidikan. Kita lah, hati kita, jiwa kita rasa macam kosong. Mudah sangat nak marah, tak sabar. Okey, sebagaimana Imam Syafi'i menyatakan bahawa dia kata sebesar-besar keaiban, iaitu keburukan, adalah kamu mengira keburukan orang lain sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Dah nyata kan? Imam Syafi'i sendiri menjelaskan, ya Allah, rasa macam layakkah aku ni digelar seorang yang meletakkan cinta itu di tingkat yang tinggi. Okey, seterusnya prioriti cinta. Apa yang dia nak bawakan berkenaan dengan prioriti cinta? Penulis menyatakan bahawa prioriti cinta ni adalah terhadap kepada hubungan silaturahim. Yang mana Islam ni sangat mementingkan tentang hubungan kekeluargaan hingga tindakan memutuskan silaturahim menjadi satu dosa yang besar. Subhanallah. Sampai ianya melibatkan darah daging kan. Kita bergaduh macam mana pun dengan ahli keluarga kita, kalau boleh janganlah sampai memutuskan. Tak ada manusia yang buat silap. Cuma cara kita nak tegur ataupun tidak, nak berbaik ataupun sebaliknya. Okey, sebagaimana daripada riwayat Muslim, dan dinar harta yang kamu belanjakan di jalan Allah dan dinar yang kamu berikan kepada hamba untuk membebaskan dan dinar sedekahkan kepada orang miskin serta dinar yang kamu sedekahkan kepada keluargamu. Maka yang paling besar ganjaran pahalanya adalah yang kamu sedekahkan kepada keluargamu. Jadi jelaslah kat sini bahawa peranan keluarga ni amat besar. Dianya bukan semata-mata kepada aspek kepada harta pusaka semata-mata, tetapi ianya melihat kepada hak kita menyantuni mereka ketika mereka masih hidup. Bukannya dah mati sahaja, ahli keluarga ni perlu disayangi. Okey, seterusnya adalah sahabat dunia akhirat. Sahabat dunia akhirat, apa yang kat sini yang dibawakan oleh penulis sendiri, dia kata menjaga ukhuwah, jangan sampai ketepikan tuntutan dakwah. Menjaga hati sahabat, jangan sampai takut melentur nasihat. Harus percaya bahawa cinta yang dibaja dengan cinta Allah meskipun kadang goyah takkan pernah rebah. Okey, kat sini betapa nilai ukhuwah tu adalah begitu erat yang mana Allah sendiri rahsiakan. Ianya bukannya nilai ukhuwah tu kepada pertalian darah, bukan juga atas sebab kepada kepentingan. Tetapi Allah ni dia tahu di manakah ketulusan yang perlu ditautkan antara kita dan sahabat kita. Kadang-kadang ianya hadir
dan terjalin tanpa sebab dan tanpa syarat kerana kita sayang dia. Sebab tu Allah tahu hati kita. Jadi walaupun kadang-kadang ada sahabat yang kita cuba tegur dia, kalau kita tegur dengan cara baik, dengan niat yang baik, insya-Allah walaupun ada pertelingkahan macam mana pun, perkara tersebut sahabat tu gaduh macam mana pun akan berbalik sebab dia tahu kepada nilai ukhuwah dan kasih sayang. Okey, seterusnya don't play God. Don't play God ni adalah what you give, you get back. Itu pasti. Kita buat baik, dapat ganjaran. Kita buat jahat, hukuman. Cuma bila dan bagaimana caranya, itu yang menjadi rahsia. Kadang-kadang kita tahu kan, hidup ni dia bersifat satu ironi. Yang mana kalau kita buat baik, Allah akan segerakan balas baik. Itu biasa. Tetapi kalau kita buat baik, tapi Allah uji kita dengan musibah, itu memang luar biasa. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah beri, kenapa Allah nak bagi aku hukuman? Tetapi dalam kes macam gini adalah bukannya calang-calang ujian lah yang Allah nak bagi. Tetapi Allah nak lihat sejauh mana kita tahu bahawa ujian tu, sejauh mana kita cuba untuk memahami dan menahan mulut kita, hati kita dari segala rungutan. Kita kan, yelah, sebab apa? Syaitan suka membisik. Syaitan ni dia membisik secara halus je. Dia tak paksa kita. Dia bisik halus, slow, tanpa give up untuk melemahkan kita punya semangat kita punya kebaikan mungkin. Itu yang menjadikan syaitan ni dia berjaya. Tepuk tangan sebab kita mudah mudah longlai, mudah terpedaya dengan pujuk rayu syaitan. Kemudian dalam masa sama, apa yang Allah cuba tekankan, kalau kita sedar setiap apa yang kita ada yang pada hari ini adalah pinjaman, bukan hak kita sepenuhnya. Semuanya itu adalah milik Allah. Harta kita, pangkat kita, kita punya anak-anak kita, kereta kita. Jadi kita ingat, kalau misalnya Allah minta, kita kena berilah. Cuma apabila Allah bagi tu, umpama itu adalah sebagai pemegang amanah. Kita ni pemegang amanah je. Jadi kita kena beri kepada Allah dan lepaskanlah ia dengan baik. Umpama paling simple adalah apabila kita, orang yang kita sayang, keluarga kita diambil oleh Allah. Kita kena redha lah. Kita kena lepaskan dia. Ada hikmah. Kenapa Allah panggil dia? Allah uji keluarga kita dengan sakit COVID, dengan stroke, dengan apa-apa ujian. Jadi orang kata hati kita kena lembutkan, kena fikir semua yang Allah beri ni ada sebabnya. Kemudian yang last sekali Rasulullah juga pesan bahawa setiap yang hilang tu Allah akan gantikan balik. Kita tak tahu. Mungkin kita nampak benda yang nyata tetapi hikmah dan kemanisan tu ianya datang lambat ataupun sebaliknya. Tapi percayalah apa yang Rasulullah pesan tu, janji tu tetap akan berlaku. Jadi kita kena terima dan redha. Okey, deritamu dengan deritaku. Okey, deritamu dan deritaku ni kisah dia adalah macam-macam lah. Salah satunya yang mana yang dikongsikan dalam cinta, seharusnya kita cuba mempamerkan setia, belajar menunjukkan pada orang yang kita kasihi betapa kita akan sentiasa teguh memperjuangkan kebahagiaan bersama, sama ada kita ada ataupun dia tak ada. Contoh paling nyata dalam buku ni yang dikongsikan bagaimana kisah cinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah yang jelas menerusi daripada sirah, yang mana nama Khadijah ni menjadi sebutan di bibir-bibir sebutan Rasulullah walaupun Khadijah telah meninggal dunia. Jadi ketika ini Sayyidatina Aisyah ni dia rasa cemburu lah, dia tempelak lah, dia kata apa? Tidakkah ada wanita lain yang engkau sebut-sebut selain daripada wanita tua yang sudah tiada lagi? Bahkan Allah telah menggantikannya dengan orang yang lebih baik. Sebab maksud dia tersirat Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata merasa sangat tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah. Dia kata, wahai Aisyah, demi Allah tidak ada siapa yang dapat menggantikannya. Jasanya, pengorbanannya akan tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun.
ketika tidak ada seorang pun yang beriman kepadaku, dialah orang yang pertama beriman kepadaku. Ketika semua orang mengharamkan hartanya kepadaku, dialah orang yang mengorbankan segala hartanya untuk memperjuangkanku. Untuk ketika aku dipersenda, dilayan, dilanda nestapa, dia meletakkan aku di tempat yang sangat mulia. Jadi bila Rasulullah kata macam itu, barulah Sayyidatina Aisyah ni disedar bahawa kata-katanya ni adalah didorong oleh rasa cemburu yang melulu, dan dia rasa sepatutnya memang patut Rasulullah menyanjungi apa pengorbanan yang telah dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah. Okey. Seterusnya adalah menghitung berkedangan nasib diri. Okey, menghitung nasib diri. Kadang-kadang kita ni terlampau rasa ego, kita mendengar bisikan-bisikan syaitan. Syaitan boleh kata, kadang-kadang kita rasa macam ujub. Kadang-kadang kita rasa macam riak. Jadi kita muhasabah balik. Kebaikan yang banyak bukan bererti pahala telah terkumpul dengan secara automatik. Okey? Ada beberapa perkara yang menjadi syarat dan akibat. Misalnya keikhlasan. Ia menjadi syarat dan akibat. Misalnya keikhlasan. Ia menjadi syarat yang perlu sentiasa dijaga dari seawal menanam niat sehinggalah nyawa bercerai daripada jasad. Jadi kita takutlah termasuk kita rasa macam apa yang kita dah buat amal ni, kita dah rasa bangga. Walaupun dalam seminggu tu kita rasa, aku dah berjaya dah membaca ni. Tetapi janganlah kita nak menghitung segala amal yang kita buat. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104, dan maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami kabarkan kepada kamu akan orang-orang yang rugi serugi-ruginya amal-amal perbuatannya, iaitu orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa saja yang mereka lakukan. Nauzubillah lah. Jadi meskipun kita kadang-kadang cubalah menjaga keikhlasan hati kita, kita rasa pahala tu akan masuk automatik dalam akaun kita, akaun yang sebelah kanan kita ni. Tetapi kadang-kadang ianya boleh hilang sekelip mata kerana kita cuba rasa dah banyaknya amal aku ni. Jadi tak nak, nauzubillah lah, kita cuba elakkan daripada kita menghitung apa yang kita dah buat. Dan kemungkinan apa yang kita buat tu boleh jadi terbakar. Sebagaimana Rasulullah pernah memberitahu dalam hadisnya dalam riwayat Muslim, dia kata, sesungguhnya mereka yang muflis dalam kalangan umat aku ialah mereka yang datang pada hari kiamat kelak membawa pahala daripada solat, puasa dan zakatnya. Namun pada masa yang sama, dia juga membawa dosa memaki hamun sesama manusia, dosa menuduh seseorang dengan tuduhan yang jahat, dosa memakan harta orang lain dengan zalim, dosa menumpahkan darah sesama manusia, dosa memukul atau mencederakan sesama manusia. Mereka diberikan pahalanya kepada mereka yang dizaliminya ketika dia di dunia lagi, jika habis pahalanya sedangkan belum selesai tuntutan manusia ke atasnya, maka diambil dosa manusia itu lalu ditanggung ke atasnya, dan akhirat dia dihumban ke dalam api neraka. Nauzubillah lah, ya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat sentiasa hendak menghitung daripada kita punya amalan kita. Okey. Seperti mana Allah juga pernah sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, berwaspadalah kamu terhadap hasad dengki kerana ia akan memakan kebaikan seperti kayu api. Kayu dibakar, dimakan oleh api. Jadi kita janganlah rasa selamat terhadap apa yang kita cuba usahakan dengan amal ibadat ataupun yang kita telah lakukan. Jadi kita buat ni kalau boleh kita serahkanlah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang sebaik-baiknya, yang maha memutus dan mengaturkan. Saya suka kongsikan, kadang-kadang kita, Allah diuji kita, Allah uji kita.
Allah uji kita dalam kehidupan kita dengan ujian dan kepayahan. Apa yang saya kongsikan, kita cubalah selepas subuh tu kita serahkan kepada Allah, apa urusan aku pada hari ini serahkan pada dia. Sebab mungkin ianya adalah terbaik untuk Allah. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita buat adalah betul. Setiap pagi kita serahkan, ya Allah Tuhanku, aku serahkan kehidupanku, urusanku, urusan suamiku, urusan anak-anakku, ibu bapaku kepadamu ya Allah. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang maha mengaturkan. Janganlah kita kedekut nak berdoa untuk kaum keluarga kita, rakan-rakan seperjuangan kita. Okey. Seterusnya, the spoiler. The spoiler, person or things that spoil something. Pernah tak? Kadang-kadang spoiler ni ianya menjadikan kita rasa kita nak marah, kita rasa kenapalah benda ni perlu berlaku. Tetapi kita kena muhasabah. Kenapa Allah menjadikan apa yang kita buat tu kadang-kadang kita yang menjadikan spoil ataupun barang ataupun benda, kita kena aktiviti ke, kita nak buat kerja ke, adalah bendanya yang sebenarnya Allah nak tegur. Sebenarnya kita nak Allah cuba rentap ataupun jentik hati kita dengan sedikit keterujaan yang kita nak lakukan semata-mata untuk mengelakkan kita daripada sikap takabur. Takut nanti bila kita rasa takabur dengan kejayaan yang kita dah buat, kita akan jadi lupa diri. Jadi ada sebab kenapa Allah menjadikan sesuatu yang kita rancang itu tidak menjadi. Jadi kalau dalam aspek yang lain, protokol, kalau misalnya sekiranya orang tu melakukan kesilapan akan dipandang yang pandang tidak baik lah. Jadi kita kena muhasabah diri balik lah. Setiap apa yang berlaku ni, kenapa Allah menjadikannya jentik kita, ianya ada ujian ataupun musibah. Jadi kita kata muhasabah balik. Doa, itu yang berbalik tadi. Kita minta mohon petunjuk kepada Allah, kemudian kita serahkan, kita niatkan supaya segala apa yang kita buat tu adalah berjalan dengan lancar. Okey, seterusnya mimpi yang berbekas. Okey, sebagaimana yang kita tahu, banyak kan Nabi dah berkorban untuk kita, tetapi sejauh mana kita ni berkorban untuk Nabi? Kalau kita tengok apa yang ada cabaran pada diri kita, saya cakap diri saya sendiri, kita punya iman kita turun naik, kemudian hati kita kadang berbolak balik, kadang-kadang nak, kadang-kadang tak nak. Kita cuba menyahut saranan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia kata suruh menyebarkan, sampaikanlah walaupun satu ayat. Okey, dalam konsep dakwah ni bukannya kita melihat kepada urusan agama saja, tetapi ia melihat kepada urusan kepada kebaikan. Tak kiralah walaupun yang kat sini doktor-doktor menyampaikan ilmu, anak murid mengamalkan, itu adalah salah satu dakwah. Jadi kalau kita lihat kerja dakwah ni bukan sahaja kepada satu-satu pihak, tetapi kepada lapisan masyarakat. Jadi apa yang Nabi nak dalam hal ini, bila kita nak supaya Nabi hadir dalam mimpi kita, sebab syaitan je dia tak boleh nak menyerupai Nabi dalam mimpi kita. Benda lain syaitan boleh menyerupai. Jadi kita cubalah banyakkan, orang kata berselawat. Kan telah jelas bahawa janji Allah, dia kata apa? Sekali kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, 10 kali yang Allah akan selawat kepada kita. Takkan kita tak nak kan? Senang-senang je kita nak dapat pahala. Cuma antara nak ke tak nak. Kita bukannya nak apa. Nabi pun memang dia ni dah jamin confirm ahli syurga. Tapi apa yang dia tak perlu sebenarnya doa kita. Tetapi apa yang kita nak adalah fadilat daripada selawat tu sendiri. Dia melembutkan hati kita. Lebih-lebih lagi yang digalakkannya adalah pada hari Jumaat supaya kita banyakkan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Okey, seterusnya adalah pilihan sesudah impian. Pilihan sesudah impian. Kalau kita tengok, seluruh umatku akan masuk syurga kecuali yang enggan. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Baginda menjawab,
Barang siapa yang mentaatiku maka dia pasti masuk syurga. Sedangkan barang siapa yang menderhakaiku maka sungguh dia telah enggan. Jadi riwayat daripada Al-Bukhari. Paling jelas dan memang kita cuba lihat umpama kita niat, kita nak diet lah. Impian kita ni, kita memang impian kita nak diet. Okey, impian kita nak diet. Jadi, kita ni nak diet, adakah kita punya impian kita, adakah ianya umpama seperti angin lalu ataupun mimpi di siang hari. Tetapi kalau kita betul-betul, kita contohnya kita nak diet, hanya semata-mata hendak kurus, kita tak akan dapat. Tetapi kalau kita punya niat kita nak sihat, kita nak mudah beribadah, supaya jenazah kita diangkat tu ringan, insya-Allah Allah akan permudahkan. Jadi kita perbetulkanlah kita punya niat kita. Jadi kalau dilihat, kalau nak pilihan pun kita nak jadi yang terbaik, kalau kita jahat macam mana pun, kita tak akan pilih kan nak masuk neraka. Itu orang gila lah. Kita semua memang pilih nak masuk syurga. Cuma cara kita lah macam mana kita nak istiqomah untuk terus mencapai impian dan rasa cinta kita supaya kita terus untuk apa yang kita impikan ni tercapai. Jadi saya pun dalam masa sama, kita cubalah kadang-kadang kita kena buat nota untuk diri kita, pujuk hati kita. Syaitan ni lagi hebat, dia pujuk kita, dia tanpa ada penat lelah. Kita je yang cuma ada banyak penat lelah dan banyak helah. Okey. Seterusnya, apa yang aku cari, yang dia beri. Okey. Apa yang Bunda Nur cuba kongsikan kat sini, dia memperbetulkan niat dia. Tujuan dia terjun dalam bidang penulisan ni adalah cuma dia nak fokus kepada 3 perkara. Iaitu dia kata, pertama untuk mencari bekalan untuk timbus dosa dan timbunkan pahala. Kita muhasabah kita balik. Kemudian yang kedua dia kata untuk mencari rezeki halal untuk menampung keperluan keluarga tanpa perlu meminta-minta. Untung kan Allah bagi kita rezeki, jadi kita manfaatkan lah. Jadi antara nak dengan tak nak je, kita nak buat dengan rezeki yang dah ada, dengan kerja yang ada, kejujuran yang ada. Kemudian yang ketiga, membantu seramai mungkin orang yang ilmu yang dia ada, dan saya menyampaikan mungkin dengan penulisan ni akan menjadikan beberapa pendengar, sahabat-sahabat akan berubah. Mungkin akan berubah pada satu set. Satu kesyukuran lah. Itulah dia punya saham yang dia cuba hendak bawakan. Jadi Rasulullah juga sentiasa mengingatkan bahawa agar mengutamakan Allah dan akhirat dalam setiap apa juga perkara. Jadi dalam sebagaimana riwayat daripada At-Tirmizi dikata, barang siapa yang kehidupan akhiratnya menjadi tujuan utamanya, nescaya Allah akan meletakkan rasa cukup dalam hatinya dan menyimpunkan semua urusan untuknya serta datanglah dunia kepadanya dengan hina. Tapi barang siapa yang kehidupan dunianya menjadikan tujuan utamanya, nescaya Allah meletakkan kemiskinan di hadapan kedua matanya dan mencerai-beraikan urusannya. Dan dunia pun tidak akan datang kepadanya kecuali sekadar yang telah dicukupkan untuknya. Jadi saya rasa macam bila saya baca buku ni memang saya air mata tu dia automatik, dia mengalir. Sebab kita muhasabah diri kita balik. Memang kita ni memang insan pendosa lah, banyak sangat dosa. Cuma sedar tu sekejap, kemudian buat balik. Okey, seterusnya adalah kuasa doa dan ukhuwah. Yang mana Bonda kata benarlah, manusia sekuat mana pun tekadnya, sehebat mana pun perancangannya, tetap tidak mampu berbuat apa-apa ke mana-mana tanpa izinnya. Nak menggerakkan jari pun tidak berdaya. Subhanallah, betapa lemahnya kita sebagai hamba. Jadi kat sini yang dikongsikan kisah dia yang mana dia menghadiri satu bengkel bersama dengan penulis yang mana Allah uji dia dengan dia tidak mampu berdaya, dia jatuh jadi terbaring. Tetapi dengan kuasa doa daripada peserta serta ukhuwah menjadikannya dia kuat dan bangkit dan dia boleh menyertai bengkel tersebut. Jadi dia percaya
bahawa amanah yang diberikan kepadanya bukanlah perkara yang remeh-temeh yang boleh diambil mudah. Jadi saat sudah setuju kita mampu menggalas tanggungjawab kita, perlu berusaha keras untuk menunaikannya. Kena faham di sebalik tawaran yang kita semai ada pengharapan yang orang lain mahutuai. Jadi saya rasa berat tanggungjawab sebenarnya daripada Puwani dan Mitasa ni. Dia menganjurkan buku Read the Book, Start the Talk ni sebenarnya ada lagi yang kat luar ni mengharapkan. Dia mungkin kita berfikiran positif lah. Mungkin dia tak ada masa untuk membaca tetapi dia mempunyai masa untuk mendengar. Tapi inilah salah satu saham. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan dan Puwani Mitasa teruskanlah aktiviti sebegini. Okey, seterusnya apabila anak buah jadi ketua. Mustahil tak? Tak mustahil kan? Jadi ada masanya kita kena beranilah melepaskan kuasa, kena faham bahawa yang menentukan kejayaan bukanlah kemampuan kita, tapi Allah. Kalau kita kalau kita boleh buat, orang lain pun boleh buat. Ya, kejayaan bukan semata-mata terletak pada usaha dan kemampuan, tapi lebih penting lagi kepada bantuan dan restu Allah. Jadi dalam hal ni, apa yang dia cuba kongsikan, dalam kita mempunyai rezeki, kita kena kongsi. Dan sepatutnya ia menjadi amalan dalam setiap kita yang bergelar Muslim. Jadi tak kira Muslim ke yang tak Muslim, sebab kita ni bila UiTM ataupun ngajian jiran, kita especially ni bila dalam ketua ni adalah dalam satu jabatan. Kita ada rakan sekerja yang bukan Muslim. Jadi kita hargai. Mungkin dia ada rezeki yang kita tak tahu. Kita dapat, kita beri. Kita beroleh peluang, kita kongsikan ruang. Jadi jangan kita tamak, semua kita nak bolot. Kita konon-konon, contohnya, kita dapat rezeki Allah bagi. Sebenarnya Allah bagi rezeki mungkin kita sebagai perantara. Tapi kerana kita boleh bagikan kepada orang lain. Dan dia rasa kemanisan apabila Nabi kata, dia suka banyak memberi dan kenikmatan tu akan datang kemudian. Seperti mana saya teringat Dr. Gizam bagi tahu, Nabi ni dia akan makan betul-betul apabila ada tetamu. Tetapi bila tak ada tetamu memang dia tak makan. Tapi kita setiap masa kita makan betul-betul kan. Jadi saya muhasabah lah diri saya balik. Jadi nak tak nak, walau apa jua keadaan, kita kenalah gembirakan orang lain dan Allah akan juga gembirakan kita. Hargai orang lain dan Allah akan buat hati kita dan mereka ni sentiasa saling menghargai. Kongsi ruang dan peluang kepada orang lain, Allah akan kongsi lebih banyak lagi rezeki kepada kita. Okey, cincin dan cinta. Siapa yang tak nak kan? Especially bagi wanita. Perkara yang sudah tentunya indah. Dia rasa orang kata amat bernilai yang tidak boleh dilafazkan dengan kata-kata dan dengan wang ringgit. Okey, nikmat hidup ini ada pada memberi. Ia memang benar. Memang satu kepuasan bagi kita sekiranya dapat jadi tangan yang berada di atas berbanding tangan di bawah. Dan hidupnya hanya mampu menadah. Hadiah menawarkan kasih sayang. Ini pesan Rasulullah dan ini terlebih lagi benar. Okey, kadang-kadang kita teringat ketika kalau tak ada PKP kan, setiap kali pertemuan family day ke, kita akan meletakkan satu aktiviti bertukar-tukar hadiah. Kita tak mengharapkan pun sebenarnya nilai hadiah tu, tetapi ianya mengharapkan kepada satu nilai ukhuwah, kasih sayang, tautan, rasa cinta. Maksudnya rasa cinta sesama saudara kita. Kat sinilah dia rasa umpama tautan yang akan berlaku antara rakan-rakan seperjuangan dengan nilai hadiah walaupun ianya tidak memberikan apa-apa. Kita berbanding dengan orang yang membawa hadiah dengan membebel, kata, "Alah nak kena hadiah, nak kesyarat gini-gini." Dia tidak ikhlas. Dia akan dapat pun nilai yang tidak ikhlas. Mungkin Allah akan bagi ujian selepas dia mendapat, berbanding dengan orang yang memang ikhlas, dia rasa keseronokan, rasa dia nak berkongsi sesuatu. Saya rasa benda ni ada yang kita lalui dan ada yang kadang-kadang Allah uji kita. Cuma antara kita
nak terima dengan kerendahan hati ataupun sebaliknya. Kalau kita terima dengan kerendahan hati, insya-Allah tautan tu akan tertautlah antara kedua-dua belah pihak. Kemudian seterusnya adalah indah pada waktunya. Okey, pahat kemas-kemas dalam hati, Allah Maha bijaksana. Allah tidak pernah menganiaya kita. Hakikatnya apa yang membuat kita sedih pada hari ini, itulah yang akan buat kita kuat pada satu hari nanti. Ya, Allah sedang membina kekuatan kita. Kadang-kadang kita rasa macam kenapa ya Allah uji kita. Kadang-kadang kita rasa macam suka sedih, bersendirian. Sebab itulah bila dalam keadaan kita sedih, kita tidak digalakkan bersendirian. Sebab apa? Syaitan akan cuba membolak-bolakkan hati kita, kita akan fikir macam-macam. Jadi bila kita sedih, tuntutannya adalah digalakkan, biarlah kita berwuduk, kita solat, minta petunjuk dengan Allah. Jadi kita kena fahamlah, dalam apa jua keadaan, dalam soal rezeki, memang ianya tak akan sama. Tetapi Allah ni, dia akan bagi rezeki sama adil. Sebab tu kalau kita tengok kepada rakan-rakan kita yang mana gaji besar, dia kata, gaji besar, kerak pun besar. Kalau kita tengok kawan-kawan yang gaji kecil, dia sentiasa cukup. Sentiasa rasa bersyukur dengan rezeki yang dia ada. Kadang-kadang kita muhasabah diri baliklah. Adakah rezeki yang kita dapat ni, Allahu Rabbi, dengan cara yang betul ke tidak? Adakah kita telah menyampaikan kepada orang yang sepatutnya? Jadi Allah telah susun, cuma kita je lah sama ada nak menerima setiap pemberian Allah tu dengan rasa redha dan ikhlas ataupun sebaliknya. Jadi saya rasa kita kena sama-samalah muhasabah. Saya pun cakap diri saya kadang-kadang bila menyatakan tentang soal harta, kita rasa tak cukup lah, kita banyak memberontak. Dan yang kita perlu yakin, segala aturan yang takdir Allah tetapkan ni, Allah telah menjadikannya yang terbaik. Cuma kita kena percaya kenapa Allah uji kita, anak-anak kita, suami kita, kenderaan kita, harta kita. Sebenarnya itu Allah dah buat yang terbaik. Okey? Kemudian saat yang terakhir kita, janganlah sekali dalam buku Cinta Sentiasa Menang, yang mana dia kata mengenang diri yang penuh dosa, hati terasa malu sendiri. Perginya saya nanti bagaimana? Dalam keadaan ilmu atau terhina, dalam keadaan mulia ataupun terhina, pergi meninggalkan jasa ataupun menyusahkan orang lain saja. Saya teringat kepada kisah buku Ahmad Ahmad, buku Sahaja Aku Jatuh Cinta. Buku ni pun ditulis oleh Bonda Nur. Memang kata mengalir lah air mata. Yang mana di mana kisah Ahmad Ahmad ni, dia ni memang didikan daripada ibu dan ayah dia sangat cantik, ya Allah. Sebab itulah dia ni apabila terkorban, dia terpilih dapat dikebumikan di pemakaman para sahabat Rasulullah dekat Turki. Syahid kan, yang mana ramai orang semayangkan dia. Kita tak tahu kita punya saat pengakhiran kita. Kemudian kita boleh lihat bagaimana tragedi kren yang tumbang dekat Kaabah tu, yang meragut nyawa jemaah. Kemudian daripada kerajaan Arab Saudi ni boleh dibagi pampasan kepada kaum keluarga ataupun waris yang meninggal dunia dalam tragedi tersebut, dan mereka dapat menunaikan haji. Jadi kat situlah setiap pengorbanan yang kita lihat, apakah yang kita boleh sumbangkan. Jadi kisah-kisah ni kita boleh ambil iktibarlah betapa indahnya Allah ni, dia memberikan kita ujian ataupun musibah ni ada sebabnya, kena terima. Dalam masa sama kita mohon, ya Allah lindungilah aku daripada segala putus asa dan amal yang sia-sia. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat mengambil iktibar, dan apa yang
malam tadi yang sedih apabila kita terlampau penat sangat kita tertidur. Saya memang pesanlah pada anak dara yang bongsu, dia kata, adik nanti kejutkan Umi ya kalau air tu dah sejuk. Kebetulan memang Uminya memang dah penat terus terlelap. Lepas tu memang dah tak nak bangun. Budak tu dah kejut sampai lebih 10 kali dia dah menangis. Dia takut Umi dia mati. Lepas tu dia kata, Umi bangunlah, kata nak minum air. Kata gitu memang saya, ya Allah, apa yang aku boleh tinggalkan kalau aku mati? Anak aku tak besar lagi, masih lagi banyak ilmu yang aku tak sampaikan. Jadi saya rasa sahabat-sahabat kat sini, terutamanya Dr. Tahira Antim yang kata menganjurkan program ni, orang kata dapat bermanfaat lah. Ini salah satu faham. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Okey, terima kasih ya Allah, aku tahu ini amanah. Engkau telah bantu aku ke depan, maka bantulah aku untuk membantu orang lain pula. Wallahu a'lam. Minta maaf di atas kekurangan.